Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meda cuba untuk buat kelainan sedikit. Okey, kita plan untuk kita backup seandainya soalan daripada tajuk pengatur caraan linear tu susah. Kita backup saja. Walaupun kita tak boleh skor banyak markah, sekurang-kurangnya kita tidak terlalu mengharaplah. Okay? Sebab memang kita plan nak buat nombor indeks dan juga tajuk yang tak tempat. Iaitu memang kita plan, cikgu kita pun memang nasihatkan suruh jawab. Cuma kita tak tahu sama ada pembuat soalan itu dia sama ada dia nak suruh pelajar boleh jawab ataupun tidak. Okay. So, tajuk yang Meda maksudkan di sini ialah tajuk penyelesaian segitiga. Dia agak mudah untuk kita buat. Cuma bila pelajar dah dichannelkan untuk memilih yang itu saja sehingga pelajar tak nak belajar yang inilah. So, Madam bagi cadangan. Kalau kita tak suka pun tajuk penyelesaian segitiga, kita kena tahu juga sikit. Okay, contoh bila awak tengok soalan penyelesaian, bila awak tengok tajuk pengatur caraan linear, katakan dia punya ayat yang pertama tu awak tak faham apa yang dia kata. Ni, ayat panjang-panjang ni awak tak faham apa yang dia kata. So, bila tak faham ayat pertama, kedua, ketiga, awak memang tak boleh lukis graf. Yang itu kena tahu. Okay. So, Madam bagi hari ni sebagai backup plan daripada kita dapat kosong soalan nombor last tu, lebih baik kita try juga belajar penggunaan penyelesaian segitiga ni sebab rumus semua dia bagi. Tajuk ni semua rumus dia bagi. Rumus bermula dengan nombor 38, 39, 40. Dia bagi semua sebab dia tahu dah pelajar tak nak jawab, dia bagi semua. Kelebihan di situ cuma pelajar tak nampak dia punya sebuah sisi 4 titik E ialah titik persilangan di antara garis AC. Dia bersilang di situ AC dengan garisan BD. Iaitu bersilang di sini, Madam boleh buat titik persilangan tu warna merah. Ustaz terkejut saya, tiba-tiba jadi gelap. Okey, kemudian maklumat yang kedua. Okey, maklumat yang kedua ialah diberi luas segitiga ABC. A, B, C. Luas dia bersamaan dengan luas segitiga B, B, C, D. Dia nak beritahu sama luas. Warna merah dengan warna biru tu sama luas dia kata. So, kita tengoklah kita boleh guna rumus apa di situ. Okey. Lepas tu, dia bagi AE adalah 4 cm. Sudut ABC, cara nak tahu dekat mana kita nak tulis, kita tengok huruf yang di tengah. Kalau huruf di tengahnya huruf B, maksudnya sudut kita dekat sini. Macam tu. 143 darjah. Kemudian dia kata sudut BCD, huruf C yang duk tengah, sudut kat sini dia bagi tahu sudut cakah. Okey, so kita tengok dulu kat situ. Yang pertama soalan suruh cari sudut BCD. Sudut BCD. Sudut ni lah dia nak cari sekarang ni. Okey, so kita kena dapatkan beberapa maklumat. Okey, beberapa maklumat.
Kerana kita tengok sekarang ni kita tidak ada banyak maklumat lagi. Kita tak ada sudut di sini ke di sini. Kita banyak tak dapat maklumat. Okey, so madam menggunakan info yang pertama. Dia bagi tahu luasnya sama. Okey. Rumus untuk luas. Okey, luas segitiga ialah setengah darab dengan AB sin C. Okey, itu rumus pada muka surat depan. Okey, rumus nombor 40. Okey, cuma sekarang ni kita kena pandai ABC tu itu rumus general, kita kena pandai ubah seperti soalan kita sekarang. Okey, soalan kita sekarang sudut kita ni dekat B. Okey, sudut kita ni dekat B. Jadi, madam ubah suai soalan menjadi setengah. Kat sini sudut B. Jadi, yang lain tu selain daripada huruf B. Huruf B dah guna, tinggal lagi huruf A dengan huruf C. Jadi, rumus kita setengah AC sin B. Itu yang pertama. Okay, itu baru luas 143 di sana. Dan ada satu lagi. Okay, madam nak labelkan di sini contohnya huruf C. Jadi dia akan jadi setengah. Sudut kita sekarang dekat sin C. Jadi orang lain akan menggunakan huruf lain selain daripada situ. Okay. So tadi saya ABC kebetulan sama. So sekarang ni sudut saya ini warna biru ni saya buat macam ni. Saya buat macam tu Sekejap saya buat macam tu. Jadi benda lain yang saya ada ialah saya tak boleh guna huruf A, huruf B suka-suka hati. Kerana huruf yang ada di sini ialah huruf B dan D dan C. C saya dah guna. Jadi lebihan huruf tinggal lagi huruf B dan juga D. Penggunaan rumus segitiga yang madam ubah ni okey ke tak okey? Okey, kalau okey madam teruskan Okey, setengah. Okey, kalau di sini A, saya tunjuk kalau di sini A, kita pasang lampu, kita akan nampak lampu itu memberikan sinar dekat situ. Jadi A kecil kita adalah 3. So kat sini madam buat 3. Tak dapat skrin Sekejap saya double check. Baru je jadi Saya double check sekali lagi. Sebab tadi tiba-tiba dia ter ni kan. Jadi tak? Jadi. Jadi dah. Oh, sebab saya punya lambat, dia lagging sedikit. Okey, saya ulang balik. Kat mana tadi yang terputus tak nampak Saya ulang balik Sebab hari ni tak banyak. Satu soalan je kita nak bincang. Okey. So, yang warna pink adalah rumus nombor 40. Okey, rumus nombor 40 pada senarai rumus awak nanti. Ada beberapa sekolah dia memang cikgu dia dah print out. Okey, rumus yang dia bagi adalah rumus general. Katakan madam nak buat kawasan yang berwarna biru. Jadi madam kena guna rumus madam kebetulan. Okey, kebetulan hurufnya memang A, B, C. Jadi kita boleh guna rumus asal. Cuma maklumat yang dia bagi sudut dekat B iaitu 1, 4, 3. Okey, jadi madam guna sudut dekat tu. So dia akan jadi setengah
Kemudian dekat sign ni Madam akan ambil titik B. B. Jadi yang di depan tu akan menjadi ambil selain daripada huruf B. So kita boleh ambil huruf A dan juga huruf C. Sama dengan sekarang Madam nak buat kawasan yang di belah warna kuning pula. Okey, belah kuning pula. Okey, semasa saya buat kuning, soalan tanya kawasan yang C ni. Jadi saya memang kena guna sign C. Lepas tu huruf lain yang ada pada segitiga kuning ialah huruf B dan juga D. Jadi saya kena guna setengah, huruf C dah guna, tinggal lagi huruf B dan juga huruf D. Soalan kita sebenarnya tanya apakah nilai C. Okey, kemudian tengok Madam ganti nilai. Kita tengok dulu sudut yang warna biru tadi. Okey, sudut warna biru tadi yang ini. Okey, kalau kita ada huruf A besar, itu menunjukkan sudut. Bila kita suluh lampu suluh, bayang yang ini akan nampak. Jadi nilai A kecil dia adalah 3. Setengah darab 3. Kemudian di sini ada huruf C. Bila Madam suluh lampu suluh di sana, Madam akan dapati nilai C sama dengan 2.8. Sin koordinat pula dah. Sudut. Sudut dia dah bagi. Sudut dia bagi adalah 143 darjah. Sama dengan. Okey. So sekarang Madam nak tengok kawasan warna kuning pula. 1/2. Okey. Sudut rahsia sin C rahsia. Kemudian kalau di sini huruf B Madam pantulkan ke sana, maka nilai B ialah 3.6. Okey, untuk D pula Madam akan mengintar dari sana. Ni adalah nilai D sama dengan 3. Okey, so sekarang kenapa Madam buat tanda sama dengan? Sebab soalan kata segitiga adalah sama luas di antara ABC dengan BCD. Sebab itu Madam buat sama. Okey, kemudian walaupun ini matematik, tak semestinya kita terus nak tekan kalkulator. Awak perhatikan highlighter berwarna biru. Setengah di sebelah sini akan termati dengan setengah belah sana. Dia tak sempat kira, dia dah mati. Okey, warna pink. 3 sebelah kiri, dia dah termati dengan 3 sebelah kanan. Jadi dia lebih mudah. Okey, jangan kita terus nak tekan kalkulator. Yang mana boleh kita ringkaskan, kita ringkaskan. Okey, Madam ambil kalkulator. Yang tinggal sebelah kiri ialah 2.8 sin 143. So, Madam dapat jawapan di situ ialah Madam salin Okay, bersamaan dengan 1.6851. Sama dengan yang belah sana tinggal lagi 3.6 sin C. Okey, Madam nak dapatkan sin C di sana, jadi Madam kena bawa 3.6 ke sebelah kiri. So, bila bawa, Madam akan dapat 1.6851 bahagi dengan 3.6 bersamaan dengan sin C. C darjah sama dengan, awak tengok betul-betul cara Madam tekan kalkulator. Okey, tengok betul-betul cara Madam tekan. Okey, Madam bagi sin pergi sebelah kiri, dia akan jadi shift sin. Kemudian masukkan pecahan
1.6851 per dengan 3.6 sama dengan. Jadi sudut C adalah 27.91. Meda tulis terbalik. 27.91 darjah. Okey, sampai situ boleh? Boleh, Wak? Boleh. Boleh. Tetapi kita ada satu masalah sebab dia kata sudut itu adalah sudut cakah. Yang kita dapat ni sudut tirus. Jadi kita kena faham bahawa sudut yang kita kira sekarang adalah 27.91 darjah. C adalah sudut cakah. Dia nak sudut yang ini, dia tak nak yang kecil tu, dia nak yang besar. Jadi sudut semua sekali ialah 180 darjah. Kita tolak dengan sudut tirus 27.91, maka dapatlah sudut C 152.09. 152.09 darjah. Okey, C darjah C sama dengan. Okey, C sama dengan 152.09 darjah. Alright. Meda buka kepada soalan untuk kita baru buat soalan A1 iaitu mencari sudut. Macam mana nak tahu yang mana satu? Tengok huruf yang di tengah. Jadi sudut kita dekat C. Jadi Meda dah kira dapat 152.09. Okey, Meda buka kepada soalan kalau ada. Tak ada. Tak ada. Okey, kita teruskan. Tapi gambaran minda tak nak pilih soalan ni kena buang dulu. Okay, kena buang dulu. Bagi peluang soalan ni. Okay, bagi peluang soalan ni, manalah tahu. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Okey, sekarang Meda nak cari panjang dalam cm CE. Okey, Meda guna gambar rajah seterusnya. CE. Dia nak panjang yang warna pink ni. CE dan dia dah bagi kat kita AE adalah 4 cm. Dia dah bagi dah. Jadi tadi sudut dekat sini Medan dah ada dah. Sudut kat sini tadi 1, 4, 3. Okey, Medan nak guna, Medan tengok kat situ, Medan sebenarnya boleh mencarilah nilai, Medan ada satu sudut. Okay, Medan ada satu sudut 143 darjah. Kemudian kalau Madam tengok, Madam ada nilai C kecil 2.8. Tadi sudut ni sudut B. Kemudian Madam ada nilai A kecil adalah 3. So Madam boleh cari nilai B tu. Okay, ni nilai B kecil yang kat sini ni Madam boleh cari. So Madam sedang mencari nilai B kecil sama dengan apa? Okey, yang Madam sedang buat sekarang ni, unjuran yang ini boleh faham ke tidak? Faham? Faham Unjuran kita panggil unjuran, kita sedang mengkaji soalan. Apabila soalan bagi sudut, itu adalah sudut B. Kita anggap ini seperti bola mata kita. Mata kita bila dia memandang ke sana, itu adalah B kecil yang kita sedang nak cari. Nilai, kalau di sini adalah mata, nilai A adalah 3. Kalau C ini adalah mata, nilai C kecil adalah 2.8. Ada setengah cikgu diguna konsep kaki, ada yang guna konsep dosa, macam-macam saya tengok YouTube. Saya pun jadi lama-lama saya keliru. Saya suka guna mata. Kan kita belajar sudut dongak, sudut tunduk. Kalau matematik, lebih sinonim dengan iaitu. Okey, bila semua benda ada,
Satu, kita ada huruf besar dan seterusnya kita ada huruf kecil. Seperti yang Madam bagi tahu tadi, kita boleh guna rumus. Okay, boleh guna rumus nombor 39. Okay, rumus nombor 39. Madam tulis dulu rumus asalnya. Rumus asal, Madam rujuk buku SPM ni. Iaitu A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Ni rumus nombor 39. Sekarang pelajar macam mana dia nak tahu rumus apa yang dia nak kena guna. Yang pertama, kaji dahulu A besar. Kaji dahulu huruf besar. Huruf besar kat sini A, jadi tajuk kepada rumus ini mestilah A kuasa 2. Kalau kita nilai huruf besar ialah cos B, jadi tajuk kita adalah B kuasa 2. Okey, jadi huruf B dah selesai. Madam kena guna huruf selain daripada B. Huruf yang lain ialah A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 B tak boleh sebab B dah jadi kita dah jadi huruf besar tadi kan. So kita boleh guna huruf A dengan C. Madam buat perubahan rumus general mengikut situasi soalan. Dan lepas tu baru ganti nilai. Okey, baru ganti nilai. Kalau pelajar nak cepat, pelajar boleh jadikan di sini sebagai B dan pelajar pindahkan kuasa 2 menjadi punca kuasa 2. Nilai A kita, kalau kita tengok soalan, A kita kalau dia memandang tadi dapat 3. 3 kuasa 2. Dah guna dah. Tambah 2.8 kuasa 2. Dah guna dah. Tolak 2 darab 3 darab 2.8 cos B. Cos 143 darjah. Kalau siapa nak cepat. Benda ni kita kena keep going buat latihan tau. Kalau Madam tinggal lama dah, kalau baru nak belajar hari ni, dia macam berkarat sikit otak. Okey, terus kita tekan kalkulator. Okey, punca. Walaupun kita tahu 3 kuasa 29 tu, kita tekan je lah, layan je lah dia. Tambah 2.8 kuasa 2. Tolak 2 darab 3 darab 2.8 cos 143. Tutup. Sama dengan. So, awak terus dapat jawapannya ialah 5.5 cm. Kita dapat. Tetapi 5.5 ni jarak semua sekali dari A sehingga C. Soalan dah bagi yang warna merah sekarang ni 4. Jadi soalan tanya apakah panjang EC? Panjang EC bersamaan dengan jarak semua sekali tolak dengan 4. Jadi jawapan awak ialah panjang E ke C ialah 1.5 cm. Alright, Madam buka kepada soalan, silakan. Kat mana rasa keliru, silakan. Faham. Faham Okey, so selesai. Soalan mencari panjang EC ataupun CE, samalah sebab dia panjang. Panjang dalam cm, CE, Madam buat tadi EC sama. Kemudian soalan seterusnya dia nak panjang dalam cm, BE. Jadi kita nak tengok kat mana ada BE. Okey, BE. Okey. So dia nak tanya tentang BE.
Okey, sudut yang kita ada tadi. Okey, sudut yang kita ada tadi, kita kena kaji dulu sebelum kita guna sama ada rumus cos ataupun rumus sin, kita memang kena kaji betul-betul dahulu. Okey, so kita ada maklumat di sini 2.8. Okey, 2.8. Kemudian kita ada nilai 2.8 tu beserta dengan sudut dia kita ada jugalah. Okey, beserta dengan sudut dia kita ada. Kalau kita nak cari sudut pun tak ada masalah. So kita ada, kemudian kita ada yang ini tadi kita dah kira. Kita dah kira tadi yang ini 5.5. Kemudian media ada sudut untuk yang ini dah ada, iaitu 143 dah ada. Okey, yang ini pun dah ada. Cuma sekarang ni Madam nak cari apakah sudut yang ini. Tadi kita dapat sudut semua. Sekarang nak sudut C yang ini sahaja. Okey. So Madam ada semua panjang sisi semua ada. Ada. Sudut je ada satu. Jadi Madam kena bijak memilih lah. Yang pertama Madam pilih sin. Yang ini macam mana Madam nak buat? C. Sebab tadi huruf C juga. Saya buat huruf C warna merah lah. Sin C. Bila kita unjurkan mata dia, matanya memandang di sana. Perkan dengan 2.8 sama dengan Madam nak kena guna sudut yang kedua ni. Sebab kita nak guna sudut sin 143 darjah, mata memandang dekat 5.5. Macam tu. Jadi bila kita nak cari nilai C, yang pertama Madam akan alihkan 2.8. Okey, sin C Madam akan alihkan 2.8 darab dengan sin 143 darjah bahagi dengan 5.5. Kalau Madam nak C saja, bukan C yang tadi, C yang baru, Madam akan buat sin, add sin, dan Madam akan masukkan semua sekali ni. 2.8, ataupun you rasa susah, you nak kira satu-satu ke macam mana ni? Saya Boleh. buat satu-satu. Kan, saya takut. Ni, okey, tak apalah. Madam buat satu-satu lah. Sin C sama dengan, kita tekan calculator. Okey. 2.8 sin 143 per dengan 5.5. Sebab kalkulator kita canggih jadi mudah. Saya risau kalau saya buat shortcut 111, saya takut awak bundar ni, Wak. Awak bundar. Okey. So 0. Panjangnya 0.306 bila kita buat step by step, kita akan bundarkan. Kalau kita buat macam Madam tadi, add sign, jawapan kita akan lagi jitu lah. Tapi tak apalah. C sama dengan add sign hasilnya. Hasil yang Madam dah bundar. Okey. Saya batuk semula lah ni ya. Okey, shift sign 0. Kita try. Kalau salah nanti saya boleh detect ni 3064. So jawapan awak ialah 17.84 darjah. Jadi C yang itu ialah 17.84 darjah. So kita nak tengok di mana kedudukan C itu. Okay, Madam padam. Sebab benda ni memang kena, you all kena ada pemadam, pembaris, bagai nanti Okey, so Madam cari tadi sudut sini iaitu 17.84. 17.84. 17.84
Bila dah dapat sudut itu, yang ini mata yang memandang, yang ini akan jadi E kecil. Lepas tu soalan nak cari nilai BE. Soalan nak cari nilai BE dan madam cuma ada satu sudut sahaja. Ada satu sudut sahaja. Jadi kalau ada satu sudut, madam boleh guna rumus cos. Sebab rumus cos memang ada satu sudut sahaja. Kalau yang mula-mula kita buat tadi, mana dia tadi? Mana dia tadi? Saya dah padam. Yang 2.8 iaitu rumus sin, petua sin. Saya nak guna ni petua cos. Cuma kita nak kena tengok huruf apa yang kita ada. Rumus pada nombor, mana rumus dia? Rumus 39, saya tulis dulu. Rumus 39, A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Rumus asal dia. Tetapi kita tengok sudut kita ada dekat C. Jadi madam ubah yang ini menjadi cos C. Tajuknya pula akan jadi C kecil kuasa 2 bersamaan dengan, so madam tak boleh guna dah huruf C. Madam kena guna huruf lain. Huruf lain ialah huruf B dan E. Jangan guna A dengan B juga. Huruf lain ialah B dengan E. So dia akan jadi B kuasa 2 tambah E kuasa 2 tolak 2 BE cos C. Dia jadi gitu. Kita kena ubah. Kita tak boleh guna soalan rumus sebiji sebab rumus di hadapan adalah rumus secara umum. Kita kena pandai ubah. So tadi madam dah cadangkan, kalau nak mudah, kita tinggalkan C di sini dan kita buat punca kuasa 2. B di sini dia memandang ke sana. Kita dah kira nilai di sini tadi 1.5. Masa soalan sebelum ni kita dah kira dah. 1.5 kuasa 2. E dia pandang ke depan sini tambah 3 kuasa 2 tolak 2 darab 1.5 darab dengan 3 dan cos yang baru kita kira tadi iaitu 17.84 darjah. Jangan ambil cos yang ini. Jangan ambil sudut yang besar ni. Sebab kita sedang bercerita tentang segitiga yang kecil sahaja. Iaitu segitiga yang berwarna purple sahaja. Kecil ni sahaja. Yang tadi sudut segitiga BDC. Sekarang cuma BEC sahaja. Kemudian kita masukkan set tu dalam kalkulator, square root tu dalam kalkulator. 1.5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tolak 2 darab 1.5 darab 3 cos 17.84. So, kalau madam buat begini, dia tak ada masalah pembundaran terlalu awal. Sebab madam masukkan semua. Sama dengan. So, madam akan dapat panjangnya. Panjangnya. Sekejap, mana pemadam? Panjangnya ialah 1.64 cm. 1.64 cm, madam kena bundarkan sebab cm memang 2 decimal places. Kemudian kita kaji C yang kita maksudkan tadi. C yang kita maksudkan tadi, kita tengok gerakan madam. Gerakan warna kuning. Ni
sebenarnya Madam sedang melihat panjang BE. Dan itulah soalan yang ditanya. Okay, itulah soalan yang ditanya, iaitu dia suruh kita cari panjang BE. Okay. So, selesai dapat 1.64. Okay, boleh ke tak? Boleh. Boleh. So, ini backup bila you buat latihan lepas ni, you kena ada backup plan macam ni. Daripada 4 soalan, memang pilih 2. So, at least kita kena ada 1 backup. Walaupun kita tak boleh tajuk kinematik. Okay, kinematik nak buang terus tak apalah. Backup yang ini. Okay. Backup penting Okay, kemudian tajuk yang soalan B ni, Madam sebenarnya memang tak ingat langsung dalam minda ni dah pernah belajar ke belum ke Madam ni. Sebab itu Madam mula tengok YouTube, tapi Madam tak boleh tangkap Madam tak boleh tangkap. So kalau kita tengok gambar rajah, kalau siapa yang okey boleh bantu Madam Madam yang ini Madam tak tahu sangat. Kenapa dia keluar ni tadi? Okey. Okey, yang ini Madam tak tahu. Kalau siapa mahir, dia kena bantu Madam. Sekurang-kurangnya Madam tak payah tengok YouTube dah. Okey. So kita copy soalan pula. Ataupun awak memang skip soalan ni? Nama dia pun saya tak reti nak sebut lah. Apa benda tadi tu? Yang saya tengok cikgu Hasan tu. Satu tengok kadang-kadang nak gelak, kadang-kadang best pula kan. Kelakar cikgu tu. Okay, saya copy Yang mana yang sempat saya faham lah tadi. Jenuh dah saya duk fikir macam mana cikgu ni buat. Lepas tu dia ada skema jawapan pula tu kan. Okay, tengok Kalau ikutkan yang saya faham yang cikgu perempuan tadi cakap, sudut B prime A prime C adalah sama sahaja. Tu kata kunci paling penting tu dia kata. BAC. Maksudnya kita tak boleh ganggu bukaan sudut BAC. Bukaan sudut yang ini selama-lamanya memang dia punya bukaan tu memang itu saja. Sama, dia kata sama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tengok video cikgu Hasan. Dia kata kalau kat sini tengok huruf mana yang keluar banyak. C, dia kata. Maksudnya C itu adalah pusat. Pusat kat sini. Sama tak yang awak faham dan saya faham? Awak kena tolong saya tak kerti ini. Betul? Ya kot. Jangan kan ilmu sesat. Jangan skip. Ni. Dennis, jangan skip. Madam pun tak kerti ni. Madam sedang belajar. Kita sama-sama belajar. Sebab mungkin ada orang Kedah ni. Siapa dah nama? Firdaus ke apa? Saya tak ingat. Ada yang Kedah. Yang Kedah biasa dia bagi benda-benda pelik gini. Sebab Syukran lama dah tak masuk Syukran study ni. Sebab kita memang dibekalkan dengan skema jawapan ni. Skema jawapan ada. Tapi benda ni kita kena study. Allah tak aktif dah skema saya ni. Okay. So yang ini. Kemudian saya guna jangka sudut. Saya pun letak yang tajam tu dekat sini. Saya letak yang tajam tu dekat warna hijau ni. Saya letak dekat warna hijau yang tajam. Ni yang tajam saya letak sini. Kemudian pensel kan, jangka lukis. Pensel saya letak dekat yang paling pendek. Bukaan kita antara C dengan A dia panjang.
C dengan A dia panjang ni, C dengan A dia panjang. So medium bukaannya macam C dengan B. Okay. Saya tak pernah jumpa pula jangka lukis digital. Macam mana nak cari ya? Kemudian bila kita guna jangka lukis, dia akan menghasilkan bulatan. Sekejap nak lukis macam mana ni? Maaflah gangguan-gangguan dia ya. Ramai yang nak demam pula kat rumah madam ni. Maaflah, dia tak jadi bulatan lah pula awak. Dia macam bulatan lah, bulatan. Anggap saya guna jangka lukis lah ni. Habislah kalau Cikgu Ahmed tengok video saya ni. Gitu contoh. Kan? Tapi bukaannya memang tak boleh ni lah. Tak boleh, bukaannya kena sama. Kalau yang ini kalau madam nak panjangkan, kan? Ni, madam kena garis biji macam yang ni. Tak boleh tekan hand sikit macam tak boleh macam tu. Kalau kita tekan hand sikit, sudut tu jadi lari. Arahan dia kata sudut sama. Jadi kalau nak lukis betul-betul, madam kena lukis ni. Lepas tu kalau madam lukis kan, ni sehingga jumpa bulatan tu, kan? Sehingga jumpa bulatan tu, kemudian madam pun sambunglah yang ini ke sini. Kalau awak nak tepat guna jangka lukis tau. Madam tak ada jangka lukis yang digital. Saya tak pernah mengajar yang itu, saya tak pernah. Kalau ikutkan madam, lukisan barunya beginilah. Kat sini akan jadi B prime, kat sini adalah C prime nanti dan kat sini adalah A prime. Okey, kalau awak dapat macam mana? Awak nampak jawapannya macam mana? Madam kena keluarkan, Cikgu Hasan kata keluarkan jawapan tu. Okey, keluarkan. Macam tu. Awak guna pembaris ya. Kemudian kalau bulatan, kalau kat sini 3 cm, jari dia kat sini pun akan sama. So kat sini madam B prime, kat sini C prime. Jarak yang ini adalah 3 cm. Yang ini jadi panjang sikit lah. Okey, so madam buka perbincangan kita. Adakah awak akan dapat seperti madam ataupun awak dapat bentuk lain? Yang Dennis tanya ni kat dalam, kat luar? Kat dalam ke kat luar? Contoh Dennis. Kalau madam yakin yang pertama sebab ada skema. Itu paling yakin. Okey, contohnya katakan awak memilih titiknya di sini. Contohnya sebab kalau ikutkan Cikgu Hasan tadi, dia mungkin berada pada lilitan bulatan ni. Di mana-mana yang sesuai. Okey, contohnya madam ambil kat sini lah contoh. Contoh ambil kat sini. Bila madam sambung ni, alah. Payah pula nak suruh sambung. Sekejap kita pujuk dia. Kalau madam sambung garisan merah ni, kan contoh, tadi madam pilih garisan merah yang bawah ni. Katakan madam pilih yang atas, ni sudut dia ni dah tak sama ni. Sudut dia dah tak sama. Kalau madam imagine macam tu lah. Sebab madam tak ada lagi kata putus yang madam kena buat dulu. Macam yang bibir tu kan. Mula-mula madam tak boleh terima hakikat you kata guna kaedah mulut. Madam nak pecah kepala fikir apa kaedah mulut pula ni kan. Bila madam fikir, madam dah set itu sebagai inovasi khas, madam akan apply dan berani bagi tahu student. Yang ini sebab baru tadi madam belajar ni. Baru tadi. Cuma betul lah bila Dennis tanya duduk dalam ke duduk luar, jadi kadang-kadang kita kena follow syarat yang diberikan oleh soalan. Sebab soalan kata sudut BAC dengan yang perubahan prime-prime tu mesti sama. Bila sama, madam fikir,
mestilah bukaan macam kita ada jangka lukis kan. Jangka lukis macam tu. Satu bukaannya ke sana. Okay, bukaannya ke sana contoh Kemudian dekat situ ada jarum. Kemudian satu lagi kat situ ada pensel. Ada pensel tekan-tekan tu kan. Pensel. Bukaan ni kalau awak nak suruh dia sama, awak jangan adjust. Awak jangan adjust, dia akan mengekalkan sudut yang sama. Kalau sini sudut 60 darjah, sampai bila-bila dia akan jadi 60 darjah. Sama juga kes yang ini, kan? Yang ini selagi madam lukis segaris dengan garisan asal, hatta walaupun di sini madam nak lukis sampai sini sekalipun, ia akan menghasilkan bukaan sudut yang sama. Bukaan sudut yang sama. Macam kita ada tangga bertingkat tu kan. Cuma kalau terlebih sangat, kalau contohnya madam ambil di sini, kan, kemudian madam panjangkan di situ, ya ini tidak wajar lah sebab panjang sangat dah ni. Sebab kita nak berada dalam lingkungan lilitan bulatan. Sepatutnya dia kena berhenti kat sini contoh. Tapi kalau madam ambil yang hitam yang madam buat tanda bintang ni, contoh awak tengok sudut dia dah beralih. Dah beralih kecil lah pula. Jadi melanggar peraturan. Itu je setakat yang madam faham. Nanti madam akan keep going tengok video. Sebab minggu depan madam nak bagi ceramah dekat sekolah menengah sains. Tak boleh, sekolah menengah sains dia tak boleh terima cikgu yang mengajar tidak confident. Okay, ni nak kena study dulu melalui YouTube. Boleh tak? Boleh. Sekurang-kurangnya gambaran yang awak nak kena bawa masa exam, jangka lukis, protektor, pensel, lid, pemadam. Awak kena bawa yang itu. Sekurang-kurangnya awak nampak yang madam guna jangka lukis sehingga membentuk satu bulatan dan titik baru kita itu mesti berada di atas bulatan itu. Macam bulatan locus tu. Mesti kat situ. Dan kita kena mematuhi syarat-syarat sudut. Kalau dia kata berubah, okey. Kalau dia tak kata berubah, macam mana nak buat? Dia banyak situasi Cikgu Hasan tunjuk tadi. Jadi pening saya. Saya pening sikit bila banyak situasi. Saya kena duduk diam-diam, kaji sendiri. Okey. Tu nanti awak try. Awak try jangka lukis masing-masing. Okey. Kemudian, dia suruh kita lakar. Jadi tadi madam guna dekat graf, dekat table dia, dekat gambar rajah dia. Jadi Cikgu Hasan kata kena keluarkan jawapan itu. So bila keluarkan nanti yang ini akan jadi A prime lah. Lepas tu lengkapkan maklumat-maklumat yang perlu. Contohnya sudut kat sini, sudut dekat sini. Dia kata 5 perkara kalau tak silap tadi. Betul tak? Dia macam 5 perkara. Apa yang diberi oleh soalan kita represent kat sini semula. Yang bentuk tak berubah saya tengok jarak A kepada C. Dia akan jadi sama dengan soalan asal. Okay, A kepada C tadi kita dapat 5.5 tak silap. Buat kat sini tu dia kat sini 5.5. Lepas tu 3. 1, 2, 3, 4. Yang ini tidak diberi oleh soalan, kita tak buat pun tak apa. 5 perkara penting Cikgu Hasan kata. Cuma kalau diberi soalan lain, saya kena fikir pula macam mana nak buat. Jadi saya belum mahir lah. Ini saya memang mengaku saya belum mahir. Once saya dah mahir, saya akan buat kesimpulan seperti kaedah mulut tu. Kaedah bibir tu. Okay, sebab kalau kaedah bibir tu di Kelantan kaedah lain, di Kedah kaedah lain. Kita kena putuskan yang mana yang lebih selamat untuk kita hafal. Alright. So, madam tak habiskan madam tak habiskan yang ini sebab bila lukisan tu tak okey. Cuma jawapan sudutnya ialah 30 sudut A, B, C. Sudut A, B, C. Dia nak yang ini. Berapakah bacaan sudut di sini? Yang ini saya tak kira lagi.
Jadi pelajar kena lukis, lepas tu pelajar kena kira sudut di situ ataupun pelajar guna protektor. Menurut Cikgu Hassan tadi, kadang-kadang soalan exam dilukis tidak logik. Jadi kita kena hati-hati juga. Jadi bila nak guna protektor ni, kita tengok soalan tu awak ukur betul tak jarak ni 2.8 ni. Betul tak 2.8 ni awak ukur. Kalau dia tak tepat, bacaan sudut tu pun lari. Jadi awak kena kira manual lah. Sudut sini berapa, sudut sini berapa. Baru dapat sudut yang kita nak. Okay, yang ini madam minta excuse lah. Ada nanti dapat apa-apa madam akan share semula. Alright, kita dah terlebih dah ni. Itu saja. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Ni saya bagi ni. Gambar rajah skema dia ni. Sudut dia 37. Okay? Markahnya 2 je. Allah, penat kita fikir. 2 je rupanya. Aduh. Patut pelajar tak nak jawab soalan ni. Okay. Tapi try. Kita try lah. Okay, itu saja. Kita jumpa esok hari. Kita tengok dahulu kalau suara saya tak okey lagi. Saya akan bagi tahu. Tapi saya akan batuk-batuk sikit lah. Okay, itu saja. Jumpa esok. Assalamualaikum. Dah hujan dah kat Kelantan.